Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. الحمد لله رب العالمين. Para hadirin muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan pada malam yang mulia ini untuk kita bersama-sama menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah karangan Al-Imam Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir, Ahmad Ibn Muhammad Ad-Dardir rahmatullah alaih, yang wafat pada tahun 1201 Hijrah, rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan kita diberi manfaat daripada ilmu yang disampaikan dalam kitabnya ini, insya-Allah. Kita telah sampai pada sifat-sifat ma'ani. Masih lagi dalam sifat-sifat ma'ani. Sebelum ini kita telah mempelajari berkaitan dengan beberapa sifat yang disebutkan oleh tuan pengarang kita, iaitu sifat qudrat, iradah, dan juga ilmu dan haya. Qudrat, iradah, ilmu, haya. Jadi tinggal 3 lagi sifat ma'ani yang masih lagi belum disebutkan oleh pengarang kita. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kita ambil pada awal sikit. Thumma al-ma'ani sab'atun lirra'i ay ilmuhu al-muhitu bil asya'i hayatuhu wa qudratun iradah wa kullu syai'in kainin aradah wa in yakun bi dhiddihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mira faqad alimta arba'an aqsama fil kainati fahfazil maqama kalamuhu was sam'u wal ibsaru fahuwa al ilahul fa'ilul mukhtar. Terjemahannya, kemudian sifat seterusnya selepas sifat nafsiyah dan sifat salbiyah adalah sifat ma'ani yang berjumlah 7 sifat bagi orang yang memerhati, iaitu sifat ilmunya yang meliputi segala sesuatu, yang pertama. Seterusnya sifat hidupnya, yang kedua. Sifat kemampuan ataupun kudrat, kekuasaan, dan sifat kehendak. Setiap sesuatu yang berlaku adalah yang dikehendaki olehnya oleh Allah, sekalipun yang berlaku berlawanan dengan apa yang disuruh olehnya. Justru kehendak bukanlah suruhan, maka tinggalkanlah berbantah-bantah. Jadi ini yang kita sebut pada minggu lepas ataupun beberapa bulan lepas, kita cuti apa nama, sekolah apa semua, okay? Atau hamba pun bercuti juga. Jadi sebenarnya kita sebut berkaitan dengan sifat iradah, sifat berkehendak. Dan kita sebut bahawasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perintah Allah, tidak sama dengan keredaan Allah. Boleh jadi ada benda yang Tuhan nak, Tuhan kehendak, tapi benda tu Tuhan tidak redha. Boleh jadi benda itu Tuhan nak tetapi Tuhan tidak suruh, seperti mana yang berlaku kepada kufurnya orang yang kafir. Kufurnya orang kafir itu perkara yang tidak disuruh oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah, tidak diredai oleh Allah. Tapi itu adalah qada dan qadar, ketentuan, ya, kehendak Allah Ta'ala. Maka boleh jadi Allah Ta'ala berkehendak pada perkara yang dia tidak suruh. Dan ini berbeza dengan mazhab Mu'tazilah.
Kerana Mu'tazilah kata Allah Subhanahu Wa Taala kehendaknya itu adalah suruhan dia. Kehendaknya itu adalah keredaannya. Tuhan ni tidak akan berkehendak, tidak akan berbuat sesuatu, tidak akan Allah Ta'ala berkehendak sesuatu melainkan perkara itu adalah perkara kebaikan. Kejahatan itu datang daripada makhluk. Makhluk tu buat benda tu sendiri. Itu bukan kerjaan Allah. Jadi bila dia kata begitu, maka walaupun dia ingin niat Mu'tazilah ni baik, kerana Mu'tazilah ni juga Islam termasuk dalam kelompok orang Islam, tidak menjadikan dia kafir, kerana pendapatnya itu untuk dia menolak ataupun menyucikan Allah daripada perkara yang tidak layak bagi Allah. Tetapi dalam masa yang sama dia telah menafikan Allah Ta'ala berkuasa atas semua perkara, baik perkara itu baik ataupun perkara itu buruk. Dan dia telah menafikan Allah Ta'ala itu berkehendak untuk melakukan sama ada perkara itu baik ataupun perkara itu buruk. Dan baik dan buruk itu ialah nilaian pada pandangan manusia. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik dan buruk itu sama sahaja. Allah yang menjadikan baik, Allah yang menjadikan buruk. Jadi bagi Allah Ta'ala itu semua makhluk dia. Cuma bagi kita Allah Ta'ala suruh nilai, ini baik, ini buruk. Jadi semua baik ataupun buruk itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydihim. Apa ayat tu? Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kul kullu min indillah, bukan ayat dia. Apa yang ditimpa kepada kamu daripada kebaikan, kata Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah, bukan ayat, tak ingat, surah Al-Maidah. Apa yang ditimpa kepada kamu daripada kebaikan itu datang daripada Allah. Apa yang ditimpa kepada kamu daripada kejahatan itu daripada diri kamu sendiri. Dan Allah Ta'ala kata semuanya daripada Allah. Jadi Tuhan kata kejahatan itu datang daripada kita, bukan dari sudut kita yang buat. Mu'tazilah kata kita yang buat perbuatan kita yang jahat. Perbuatan yang baik Tuhan buat, perbuatan yang jahat itu manusia buat. Jadi Mu'tazilah dia kata manusia ini af'alul ibad, perbuatan manusia itu dicipta oleh manusia sendiri. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memberikan kuasa pada makhluk itu untuk dia berkuasa, untuk dia buat perbuatan dia sendiri. Pelik fahaman Mu'tazilah. Kemudian banyak lagi yang berkait dengan Mu'tazilah. Tapi dia tidak menafi Allah Ta'ala berkuasa. Dia kata Allah Ta'ala berkuasa, tapi dengan meletakkan kuasa dia pada makhluk. Jadi makhluk tu yang buat perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Itu pendapat Mu'tazilah, af'alul ibad. Dalam perbahasan berkaitan dengan perbuatan hamba yang buat perbuatan dia sendiri, sama ada baik ataupun buruk. Tapi kalau ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita ni manusia ini hanya memilih, tapi yang mencipta itu Allah. Kita pilih untuk buat baik atau buat buruk. Tapi yang buat perbuatan kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala mencipta kamu dan mencipta perbuatan kamu. Tapi Mu'tazilah itu sudah tidak ada lah pada zaman sekarang. Baik, tadi kita sebut tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak, dan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu boleh jadi tidak sama dengan perintah dia, tidak sama dengan keredaan dia. Baik. Sekalipun yang berlaku berlawanan dengan apa yang disuruhnya, justru kehendak bukanlah suruhan, maka tinggalkanlah berbantah-bantah, iaitu dengan Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah mengatakan kehendak Allah ialah suruhan Allah. Jadi kita tidak serupa dengan Mu'tazilah. Maka sesungguhnya kamu telah mengetahui 4 pembahagian pada segala kejadian, lantas peliharalah akan posisi ataupun pendapat ini. Jadi 4 bahagian tu ada perkara yang Allah Ta'ala berkehendak dan perkara yang Allah Ta'ala suruh. Perkara yang Allah Ta'ala tidak berkehendak, tidak suruh. Perkara yang Allah Ta'ala berkehendak, tidak suruh. Perkara yang Allah Ta'ala tidak berkehendak, Allah Ta'ala suruh. Tepatlah dia. Baik. Kemudian sifat yang kelima pula adalah kalamnya. Sifat mendengar dan sifat melihat. Maka dialah Tuhan yang melakukan lagi menentukan. Jadi sifat yang seterusnya dalam kitab ni hanya disebutkan
13 sifat. Ya, kita biasa mengaji sifat 20. Ya, tapi dalam kitab-kitab yang halu-halu, yang nipis-nipis, biasanya disebutkan sifat 13. 13 tu tolak kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu tu tolak. Kalau kita menyanyi supaya dengan raihan tu, Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudra iradat ilmun hayyun sama' basar kalam. Qadiran tu lain dah. Qadiran tu kaunuhu qadiran, muridan kaunuhu muridan, aliman kaunuhu aliman. Itu kalau sifat 20. Sifat 20 ni dia tambah lagi 7. Daripada 13 tambah lagi 7. 7 tu mari mana? 7 tu mari daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 kita sebut tadi. 7 jadi sifat ma'nawiyah 7. Kaunuhu tu namanya sifat ma'nawiyah. Jadi sifat ma'ani yang 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Yang tu yang wajib kita ketahui. Sifat ma'nawiyah 7 lagi. Siapa yang tambah 7 ni? Al-Imam Muhammad As-Sanusi. Itu lahir pada lebih kurang 800 atau 900. Siapa yang buat 13? Yang susun 13 ni Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, dia yang mula-mula susun sifat Tuhan ni, yang paling ringkas sekali, yang wajib kita tahu, yang fardu ain kita tahu, 13. Dan sebelum, daripada sezaman dengan dia ada Al-Imam Muhammad bin Ja'far Allahumma salli ala Muhammad At-Tahawi. Dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, dia tak susun 13, walaupun hidup sezaman dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Al-Imam Muhammad bin Ja'far At-Tahawi, dia kata ini akidah yang aku tulis ni akidah Al-Imam Abu Hanifah. Jadi mana akidah salaf. Jadi akidah salaf, itu juga akidah Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Itu akidah kerana Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari hidup pada kurun ketiga hijrah. Jadi kita mengaji ni, ilmu ni, kalau setengah orang kata ilmu ni ilmu baru ni, sifat 20 tak ada pada zaman tabi'i, tak ada. Jadi kita kata Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari hidup pada kurun ketiga hijrah. Maknanya orang dekat dengan Nabi. Yang orang hidup sezaman dengan dia tu menulis akidah tentang akidah Abu Hanifah. Abu Hanifah setengah ulama kata tabi'i. Jadi akidah ni akidah yang dekat dengan Rasulullah. Lepas tu lagu mana Al-Imam Abu Hasan Asy'ari katanya Mu'tazilah. Mu'tazilah tu waktu dia muda, waktu dia tua, waktu dia berubah, dia lawan balik Mu'tazilah. Dia yang membungkus fahaman Mu'tazilah tu, dia yang melawan hujah, mematahkan hujah untuk mengembalikan akidah salaf seperti mana yang difahami oleh para sahabat dan para tabi'in. Jadi kita mengaji sifat 20 ni bukan kita kata kita jauhi pondok yang ada sifat 20 ni. Dulu zaman tabi'in tak mengaji, jangan. Kerana sifat 20 ni sifat zaman dulu lagi. Cumanya zaman Al-Imam Abu Hasan Asy'ari 13. Zaman Imam Sanusi tambah lagi 7 kerana takut sama-sama. Tapi kalau nak pergi pada yang kita kata yang asas sekali, 13. 13 ni basic benar. Yang sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma ada yang kita yang terbaru ni ada tauhid 3. Tauhid 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Tauhid 3 ni diasaskan oleh Allahumma salli ala Muhammad Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni hidup pada kurun ke-800 hijrah. Maknanya dia ni terkebelakang benar. Jadi dia pun buat satu tauhid namanya tauhid 3. Dia tak ikut cara tauhid sifat 20. Dia ikut cara tauhid 3. 3 tu apa dia? Beriman dengan tauhid rububiyah, bahawasanya Tuhan ni menciptakan alam. Tauhid rububiyah ni dia kata orang kafir pada. Kerana dia hanya percaya Allah Ta'ala itu mencipta alam. Tapi dia tak sembah. Dia hanya percaya Tuhan ni menciptakan alam. Kemudian kalau dia orang Islam, dia akan beriman kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, dia percaya Tuhan ni cipta alam dan dia sembah Allah. Kemudian yang ketiga tauhid asma' wa sifat. Tauhid asma' wa sifat, tambahan daripada sembah Allah, percaya kepada semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi nak pergi hak tu pun boleh. Cumanya tauhid 3 yang diasaskan oleh Imam Ibn Taymiyah ini ada kekurangan dia. Kekurangan dia kerana dia tidak mengikut
bercanggah dengan ayat Quran. Dia bercanggah dengan hadis Nabi. Ya, kerana dalam Quran sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin tu tidak bukan bermaksud orang yang tidak Tuhan sekalian alam, itu lafaz Rabbi. Tuhan aku ni bukan bermaksud kita hanya percaya Tuhan ini mencipta alam. Ya, contoh kalau dalam kubur ditanya man rabbuka, maka kalau orang boleh jawab Allahu Rabbi, itu bermakna dia menyembah Allah. Ya, perkataan rububiyah, tauhid rububiyah tu kalau ikut Ibn Taymiyah, orang yang tidak menyembah Allah, orang yang hanya percaya Tuhan ini menciptakan alam. Jadi tauhid rububiyah ni kalau mengikut dia tu bercanggah dengan hadis Nabi. Nabi kata orang yang dalam kubur akan ditanya man rabbuka, dia guna perkataan rabbuka. Jadi orang yang menyembah Allah dia akan jawab Allahu Rabbi, bukan dia jawab ilahi. Bukan tauhid uluhiyah. Bukan orang yang menyembah Allah dia akan jawab Allahu ilahi, tapi dia jawab Allahu Rabbi. Jadi orang yang menyembah dengan tauhid rububiyah juga menyembah Allah, maka banyak ayat Quran dan juga hadis Nabi yang bercanggah dengan ataupun yang menafikan tauhid yang diasaskan oleh Ibn Taymiyah. Cuma kefahaman secara umum dia tak ada masalah. Kefahaman secara umumnya tak ada masalah. Cumanya ada beberapa juzuk-juzuk yang kita kata tauhid tiga ni kena ada perincian. Jadi nak selamat ngaji sifat 20. Selamat. Hak tu pergi zaman dulu. Jak pada zaman 300 Hijrah sampai ke akhir zaman pergi hak tu. Baik. Jadi kita sebut tadi sifat, kita masuk kepada sifat ma'ani yang terakhir ataupun tiga yang terakhir. Yang pertama sifat kalam. Kalam maksudnya berkata-kata. Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan yang berkata-kata. Seperti mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Juga Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini berlaku di atas Sidratul Muntaha, lepas daripada Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berkata-kata kepada nabi-nabi yang terdahulu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah taala juga berkata-kata dengan Nabi Ibrahim. Juga Nabi Adam alaihissalam, Allah taala berkata-kata dengan Nabi Adam alaihissalam. Sama ada perkara itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim ataupun disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita, kepada kita ni yang tidak nabi, tidak rasul, Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk kitab. Jadi kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi itu sebahagian daripada kalam Allah. Bukan kitab itu sahaja kalam Allah. Kalam Allah ni tidak berpenghujung. Allah Ta'ala masih lagi berkata-kata sekarang ni. Cuma sebahagian daripada kalam Allah itu Allah turunkan kepada para nabi untuk tatapan kita. Untuk menjadi, kita kata, kita punya cara untuk kita melahirkan perasaan cinta kita kepada Allah, kita baca kalam dia. Seperti mana kita, kalau kita cinta kepada kekasih kita, maka kita akan baca surat dia, kita akan baca mesej dia. Kalau kita ada perasaan kasih kepada manusia, maka kita akan baca perkara yang berkaitan dengan dia. Kalau kita ada perasaan kasih kepada Allah, lagu mana cara? Zikir boleh, kita semaya boleh. Semaya ni kita buat perjanjian dengan Allah, kita nak berjumpa Allah waktu sekian-sekian, waktu duha, waktu qiyamul lail, kita buat meeting dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah. Dan ada cara lagi kita nak dekat dengan Allah, iaitu dengan cara kita membaca kata-kata dia, membaca kalam Allah. Jadi dengan kita membaca kalamullah itu semakin mendekatkan seorang manusia kepada Allah. Kerana itu yang antara para ulama tak silap Hasan Basri, dia kata ubat kepada hati ni seperti mana Opik dibuat lagu. Obat hati ada 3 perkara. Kalau nyanyi tak jadi ngajar kitab lah. Obat hati ada 3 perkara. Yang pertama, baca Al-Quran dengan maknanya. Yang kedua, apa dia? Kena cari balik lagu. Lagu tu namanya Obat Hati. Dalam bahasa Jawa, Tombo Hati. Jadi obat hati kata diambil daripada, tak silap kalam Hasan Basri.
Cara nak mengubah hati kita ni, yang pertama sekali kita baca Al-Quran. Dah tak cukup baca Al-Quran saja, baca Quran kita faham makna. Sebab apa? Sebabnya Quran tu kalam Allah. Dan kalam Allah khususnya Al-Quran itu ada mukjizat. Mukjizat ni benda pelik, benda luar biasa, benda tak berlaku pada kalam-kalam yang lain. Sebab itu dengan mendengar Al-Quran, ramai para sahabat Nabi yang asalnya kafir tapi berubah. Berubah hati dia yang gelap menjadi bersih. Yang asalnya memusuhi Rasulullah, tapi bila dengar Quran jadi pening, jadi nak bertaubat. Seperti mana Sayyidina Umar, dia mari nak bunuh Rasulullah, pergi rumah adik dia dulu kerana tahu adik dia masuk Islam. Tiba-tiba dengar adik dia baca Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Bila dengar lagu tu bergetar hati dia. Ni kalam ni bukan kalam manusia biasa ni. Ini kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ni kalam Tuhan, ni bukan kalam manusia biasa. Bergetar hati dia. Bila dia tapa adik dia tu, kata para ulama, bila dia tapa adik dia, maka sifat takabur dalam hati dia hilang kerana melihat darah pada wajah adik dia. Bila sifat takabur dalam jiwa ni hilang, maka hati dia terbuka dengan kalam Allah. Sebab tu orang yang hati dia ada sifat takabur, ego, maka kalam Allah tak masuk dalam jiwa dia. Tapi orang yang hatinya ada perasaan menunduk diri, tawaduk, dia rasa diri dia lemah, maka dia baca Al-Quran, kalam Allah masuk dalam hati dia. Jadi para sahabat Nabi ramai yang asalnya kufur tapi masuk Islam kerana mendengar kalam Allah. Allah Ta'ala sebut, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, maka apabila tak kala dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, maka akan bertambah iman dia. Tapi kita baca mengatuk. Kita baca kehemal lah, bukan tambah iman. Dan apa ni Sayyidina Uthman ibn Affan kata, idza dhahurat qulubuna ma syabi'na bil Quran. Apabila hati seorang itu bersih, maka dia tidak akan kenyang dengan Al-Quran. Nak berasa nak baca Quran. Kalau hati bersih. Lawannya kalau hati kotor, maka berasa tak bersih baca Quran. 2-3 hari tak baca Quran, tidak berasa apa. Tu orang hati dia kotor. Tapi orang hati dia bersih, kalau tak baca Quran sehari rasa tak sedap. Rasa tak sedap. Kalau yang baca banyak, kalau tak baca banyak tu sehari rasa tak sedap. Nak baca juga banyak tu, juzuk ke, semuka ke, samakra ke, begitu. Jadi Quran ni adalah kalam Allah yang Allah Ta'ala turunkan untuk kita jadikan sebagai bacaan kita, sebagai untuk kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak berbahasa ilmu usuluddin. Itu berbahasa ilmu, mungkin kita kata ilmu tafsir. Tapi dalam ilmu usuluddin, kalam Allah ini dibahas dalam kitab-kitab akidah dengan mengatakan kalam Allah ni, kalam Allah ini makhluk ke qadim. Kalam Allah ni kalam lafzi ke kalam nafsi. Itu berbahasa dalam kitab usuluddin. Jadi kalam Allah ni berlaku satu perbalahan di kalangan umat Islam pada zaman Khalifah Abbasiyah, pada zaman Khalifah Ma'mun, Khalifah tak silap Mu'tasim, beberapa orang khalifah yang mengangkat fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah kata kalam Allah ni makhluk. Mu'tazilah kata kalam Allah makhluk. Makhluk ni maksudnya tidak sifat bagi Allah. Tidak sifat makhluk ni maksudnya tidak kalam Allah itu pada zat Allah. Pada zat Allah itu tidak ada sifat kalam. Tapi Allah Ta'ala berkata-kata dengan kalamnya yang makhluk. Kata Mu'tazilah, ketika mana Nabi Musa AS berkata-kata dengan Allah, maka Allah mencipta kalamnya pada pokok. Pokok tu yang bercakap dengan Nabi Musa. Jadi pada zat Allah itu tidak ada sifat kalam. Itu bagi Mu'tazilah. Dan itu Mu'tazilah tidak kafir. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Bagaimana cara Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa tu? Mu'tazilah takwil. Dia kata dengan cara Allah Ta'ala mencipta kalamnya pada pokok tu yang berkata-kata. Jadi sebab itu dia kata kalam Allah makhluk, kerana makhluk itu pada pokok.
Itu kata Mu'tazilah. Jadi sebab tu Mu'tazilah dia kata kalam Allah itu makhluk. Maka kita kata i'tiqad, pegangan itu disuruh untuk semua rakyat Khalifah Abbasiyah dalam pemerintah Khilafah Abbasiyah. Siapa yang kata kalam Allah itu tidak makhluk, maka dia akan diseksa, dia akan dipenjarakan. Sebab itu ya, ramai di kalangan para ulama yang diseksa. Antaranya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, ya, dimasuk dalam penjara, ya, dipukul. Kerana apa? Kerana kata kalam Allah qadim. Kalam Allah itu satu sifat pada zatnya yang bersifat qadim. Ya, seperti mana kita mengaji lah, antara salah satu sifat daripada sifat 20 adalah sifat kalam. Sifat kalam ini bersifat qadim, iaitu sifat yang ada pada zat Allah. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal kata, siapa, dalam setengah kitabnya dia kata, siapa yang mengatakan kalam Allah itu makhluk, maka dia kafir. Itu Imam Ahmad kata. Jadi oleh kerana dia bawa kebenaran itu, maka dia diseksa. Ya, sehingga Imam Ahmad antara sebab dia meninggal kerana teruknya diseksa untuk mempertahankan kebenaran. Imam Syafi'i apabila dipanggil oleh khalifah, khalifah tanya, Imam Syafi'i, Al-Quran itu makhluk ataupun qadim? Imam Syafi'i berkata, Allah Ta'ala turun ke 4 kitab. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Kesemua ni makhluk. Imam Syafi'i kata kesemua ni makhluk. Betul ke tidak Imam Syafi'i? Betul, kerana ditunjuk jari dia. Dia tunjuk kesemua 4 perkara ni makhluk belaka. Sedangkan bagi dia semua kitab Allah tu sifat qadim, sifat yang ada pada zat Allah. Jadi berlaku satu kita kata isu di kalangan orang Islam pada zaman dahulu, ya, sehingga Imam Abu Hasan Asy'ari dia keluarkan hujah-hujah yang mematahkan hujah Mu'tazilah. Cuma kita nak faham lagu mana Quran yang kita baca ni makhluk ke qadim, sifat Allah yang qadim. Itu sebab itu para ulama membahagikan kalam Allah ini kepada dua. Yang pertama kalam lafzi, yang kedua kalam nafsi. Ataupun lafzi itu kalam Allah yang makhluk, nafsi itu kalam Allah, iaitu sifat yang ada pada zat Allah yang bersifat qadim. Kalam lafzi itu ialah kalam Allah yang diturunkan kemudian jadi bentuk makhluk. Ada beberapa bentuk kalam lafzi ni, yang ada huruf, yang ada suara, yang ada tertib, yang ada takhir, yang ada muqaddimah. Itu makhluk. Dia berlaku dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah tulisan di mushaf. Itu kalam Allah juga, tapi kalam Allah lafzi. Yang kedua, tadi yang pertama, yang al-maktubu fil masahif, yang tertulis di mushaf. Di Quran tu kita nak kata ni kalam Allah ke tidak kalam Allah? Kalam Allah. Ini makhluk ke sifat Allah? Ni makhluk. Ya. Dan kalam Allah, nanti kita akan sebut kalam Allah lafzi ni memberi petunjuk, memberi makna adanya sifat Allah, sifat kalam Allah pada zat Allah yang dinamakan kalam nafsi. Yang pertama yang tertulis di mushaf. Yang kedua al-maqru', yang dibaca. 3 ke 4? 4 rasa. Jadi suara yang dibacakan, ini kalam Allah ke tidak kalam Allah? Kalam Allah. Makhluk ke qadim? Ini makhluk. Jadi suara yang kita dengar, kita dengar orang baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Itu Quran ke tidak Quran? Quran. Kalam Allah ke tidak kalam Allah? Kalam Allah. Makhluk ke tidak makhluk? Makhluk, kerana dia suara. Suara tu makhluk juga. Kita nak kata suara tu sifat Allah yang qadim. Cuma suara itu memberi petunjuk adanya kalam Allah yang bersifat qadim. Jadi kena bezakan. Mu'tazilah dia tersilap faham. Dia nak pukul kata. Dia kata kedua-duanya makhluk. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita kata ada kalam Allah yang makhluk, yang memberi petunjuk pada adanya kalam Allah di sifat Allah, di zat Allah, yang mana sifat Allah kalam pada zatnya yang bersifat qadim, yang dibaca.
Yang ketiga, yang pertama al-maktub fil masahif, yang kedua al-maqru'u, yang ketiga adalah yang berada di dada-dada penghafal-penghafal Al-Quran, al-mahfudhu fis sudur, yang berada pada dada-dada penghafal Al-Quran itu. Contoh kita kata kita mengapa qul huwallah, kita mengapa qul huwallah ni dalam dada kita ni, ada ke tak ada? Ada. Adakah dia berbunyi bersuara? Kalau kita tak baca maka tak bersuara. Adakah ditulis di mushaf? Tidak tertulis di mushaf, tapi dia tertulis di dada-dada kita. Adakah yang berada dalam dada kita itu qadim ataupun makhluk? Jadi kita kata makhluk. Cuma dia menunjukkan kepada adanya sifat Allah yang qadim, sifat kalam Allah yang bersifat qadim. Seperti mana yang difahami oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan Imam Syafi'i, bahawasanya Al-Quran ini kalam Allah yang bersifat qadim itu pada zatnya. Tapi pada apa yang ada pada kita ini, itu ialah kalam Allah yang bersifat makhluk, yang menunjukkan kepada adanya kalam Allah yang bersifat qadim. Payah lagi nak faham. Maka kita kata contoh lain. Guru hamba Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, dia kata ambil contoh lain. Kita tulis pada satu kertas kalimah Allah. Kalimah Allah. Adakah kalimah Allah ini Allah? Kita tulis Allah pada satu kertas. Adakah kalimah Allah ini Allah? Ada. Kalimah Allah ini ialah petanda adanya Allah yang bersifat wajibul wujud, bersifat azali, bersifat qadim, bersifat samak basar. Ini hanya petunjuk kepada adanya zat Allah. Maka kita tulis perkataan Allah. Serupalah dengan Al-Quran. Al-Quran yang ada dalam mushaf itu makhluk. Sebuah kertas tadi makhluk, tapi ini memberi petunjuk kepada adanya zat Allah yang bersifat dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah faham. Yang diimani oleh kita ialah bahawasanya Allah Taala bersifat dengan sifat kalam. Bersifat dengan sifat kalam. Antara kalam Allah ialah Al-Quran. Al-Quran itu ada pada sifat Allah juga. Itu bersifat qadim. Tapi Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah dia makhluk. Bila malaikat Jibril membacakannya kepada Rasulullah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, jadilah dia makhluk yang asalnya qadim. Makhluk inilah yang menunjukkan adanya sifat Allah yang qadim pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham molek, itu bagi sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang penting dalam sifat kalam ini, sifat kita faham belaka dah. Allah Taala bersifat dengan sifat kalam, dan yang pentingnya adalah kita faham bahawasanya kalam Allah yang diturunkan kepada kita iaitu Al-Quran. Bila kita faham sifat kalam Allah, kita kena ingat selalu Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kalam. Kalam Allah Ta'ala itu diturunkan kepada kita untuk kita membacanya. Dalam Quran sebut, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seorang daripada musyrikin datang meminta pertolongan kepada kamu, maka bantulah dia, tolonglah dia, sehingga hatta yasma'a kalam Allah, sehingga orang musyrikin itu kamu perdengarkan kepada dia ayat Al-Quran. Kerana sudah pasti apabila musyrikin itu mendengar ayat Al-Quran, maka kebiasaannya dia akan tersentuh, dia akan masuk Islam. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran perkataan hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar kalam Allah. Jadi mendengar kalam Allah dalam ayat ini bukan kalam Allah yang bersifat qadim. Ini kalam Allah yang bersifat makhluk yang dibacakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi itu sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat mendengar dan sifat melihat. Baik, yang pertama sifat mendengar. Allah Subhanahu wa taala juga bersifat dengan mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala ini, dia tiga sifat ni, kalam, sama', basar, ini tidak ada dalil akal. Tidak ada dalil akli. Kalau berbahasa dalam kitab tauhid, akal kita tidak boleh mensabitkan sifat kalam, sifat sama', sifat basar.
Yang mana tiga sifat ni hanya sabit dengan Quran. Bila Quran kata begitu, Tuhan bersifat dengan tiga perkara ni, maka kita beriman dengan Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata, kerana ada ayat yang kita sebut tadi. Allah Ta'ala mendengar, juga kita mendengar Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allaha sami'un basir, contohnya Allah Ta'ala maha mendengar dan maha melihat. Ataupun dalam ayat lain, antaranya qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Allah Taala guna perkataan sami'a. Sami'a maksudnya mendengar. Qawla allati tujadiluka fi zawjiha, Allah Ta'ala telah mendengar perkataan seorang perempuan yang berkata kepada engkau, wahai Rasulullah, bercerita berkaitan dengan suami dia. Ada satu kisah yang mana seorang perempuan Ansar yang bernama Khawlah datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, wahai Rasulullah, suami aku tu telah menziharkan aku. Jadi dia cerita kerana perempuan ni memang dia suka bercerita. Kalau kita duduk di pejabat-pejabat yang ada aduan-aduan, maka yang banyak aduan ni perempuan. Kalau lelaki dia kecek sepatah, dua patah ada dah. Kalau perempuan di mana mahkamah ke, jabat mufti ke, yang mana kecek panjang tak habis ni perempuan, kerana banyak dia nak cerita. Jadi ceritanya perempuan ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah Subhanahu wa taala mendengar kita kata aduan seorang perempuan yang menyampaikannya kepada engkau, wahai Rasulullah, yang bercerita tentang suami dia. Lagi-lagi perempuan cerita tentang suami. Kalau jadi Tok Imam, antara benda yang banyak Tok Imam ni kena hadap adalah cerita-cerita oleh perempuan. Akhir sekali banyak jadinya Tok Imam tu jadi lelaki dia. Banyak jadi begitu. Kenapa? Kerana banyak sangat cerita perempuan, lagi-lagi ibu tunggalnya apa semua, janda apa semua tu. Jadi cerita ni juga berlaku pada zaman Rasulullah. Jadi percakapan aduan orang perempuan tu didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaki ila Allah, dan perempuan itu bukan sahaja dia bercerita pada Rasulullah yang Allah Taala dengar. Tashtaki ila Allah, dia juga mengadu kepada Allah. Jadi pengaduan dia kepada Allah tentang suami ni Allah Taala dengar juga. Kemudian Tuhan kata wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Taala juga mendengar perbualan antara engkau dan juga dia. Jadi pendengaran Allah Subhanahu wa taala ini mendengar semua benda yang boleh didengari. Sehingga para ulama kata sehingga kan ulat yang berjalan di dalam batu, pergerakan dia itu didengari oleh Allah. Sayap burung yang berkibar di langit tu, sayap dia, bunyi sayap dia tu Allah Taala dengar. Ikan yang bergerak dalam laut, walaupun dia bergerak kita tak dengar, tapi Allah Ta'ala dengar. Semut yang berjalan dalam batu, pergerakan kat tapak kaki semut tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengar. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengar benda walaupun sekecil-kecil bunyi, sehingga sebesar-besar bunyi itu didengari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu pendengaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kita dalam sembahyang kita sebut sami'allahu liman hamidah. Apa maksud sami'a? Sama tu maksudnya mendengar. Allah mendengar orang yang memuji dia. Di sini ada satu perbahasan. Kerana Allah Ta'ala tidak hanya mendengar orang yang memuji dia, Allah Ta'ala mendengar juga orang yang tidak memuji dia. Allah Ta'ala dengar banyak perkara. Tapi sebab apa dalam Al-Quran, dalam sembahyang itu kita baca zikir, Allah mendengar orang yang memuji dia. Jadi kata para ulama, Allah mendengar di sini bukan maksud Allah mendengar sahaja, tapi maksudnya Allah mengkabulkan permintaan orang yang memuji dia. Sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan dalam tersebut wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada doa yang tidak didengari. Adakah doa yang Tuhan tak dengar? Maksud doa yang tidak didengari bukan maksud doa yang Tuhan tidak dengar, tapi doa yang Tuhan tidak makbul.
Jadi maksud sami Allahu liman hamidah, Allah memakbulkan doa orang yang memuji dia. Sebab tu lepas kita sebut sami Allahu liman hamidah, kita kata Rabbana lakal hamdu, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, bagi Engkaulah segala pujian. Kemudian lepas kita sebut Rabbana lakal hamdu, apa kita buat lepas i'tidal? Sujud. Sujud ni tempat yang Nabi SAW menggalakkan kita supaya banyak berdoa. Doa kita tu Allah Ta'ala nak makbul dah, maka kita turun sujud pada Allah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'kthiru fihi minad du'a. Tempat yang paling dekat seorang hamba itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah dalam keadaan dia bersujud. Maka perbanyakkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakbulkan doa dia seperti mana sebut sami Allahu liman hamidah. Jadi itu sifat sama Allah. Kemudian sifat basar, Allah Ta'ala bersifat dengan melihat. Jadi penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak terbatas. Ya, sama juga tadi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Kita, pendengaran kita menggunakan alat, kita guna mata, kita guna telinga, dan pendengaran dan penglihatan kita terbatas pada tempat yang kita boleh tengok, tempat yang kita boleh dengar. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua perkara. Dan dalam satu hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang martabat ihsan, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan? Nabi kata, an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Martabat ihsan itu ialah dengan kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah. Itu martabat ihsan yang paling tinggi, yang disebut sebagai martabat musyahadah. Dan martabat yang kedua, wa illam takun tarahu, kalau kamu beramal kamu tak nampak Tuhan. Bukan tak nampak tu maksud tak nampak dengan mata, tapi tak nampak dengan mata hati. Kalau tak nampak Tuhan, fa innahu yarak, maka kamu kalau tidak boleh ainul yakin, maka kamu cukup dengan ilmu yakin. Ilmu yakin kamu kena tahu bahawasanya Allah yaraka, Allah melihat kau. Jadi kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat kita, maka itu maqam muraqabah. Maqam muraqabah ialah kita sentiasa merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memerhatikan kita. Jadi itu tujuan kita mengaji. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat melihat, untuk kita ni jadi muraqabah, sentiasa merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita dalam setiap perbuatan dan perlakuan kita, supaya kita menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah Tuhan yang melakukan, lagi Tuhan yang mukhtar, Tuhan yang memilih dan menentukan. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah nanti kita akan sambung ta'alluq bagi sifat-sifat ma'ani. Wa wajibun ta'liqu dhis sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'alluqa bisairil aqsani. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.